Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya untuk semua pelayar-pelayar Amir Ijaz fans. Apa khabar saudara semua? Saya mendoakan agar anda semua sihat. Sahabat Khairul Paklam. Waalaikumsalam. Saudara Man JB, Fu Wui, selamat malam. Man, gambar cantik Man. Saya terhibur bila Man menghantar macam-macam gambar ni. Ini lagi cantik Man. Azman Mak Yunus, apa khabar? Waalaikumsalam. Rosli Saidin, Syukur Jamil, Saudara Ibrahim Cik Muda, apa khabar saudara? Joka, selamat malam. Saudara Madrin Abu Bakar, Waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara Oping Temu, Saudara Kamaluddin Linda Din, ya. Saudara Abu Nems, Abu Namis segala, Abdi Kaha, Mayang, Nur Azwa, Rohairi Baharudin, Saudara Amidullah, Dahli Syamsu, Nur Maria, Hamizah Anan, Waalaikumsalam semua. Saudara Ahmad Ba, Ayu Thomas Tan, berakhir cerita cantik gambar teman. Adam Ashraf, Encik Zai, Waalaikumsalam. Edinor, apa khabar saudara? Selalu hadir, Zul Golf ke Golf. Saudara Kasim Madin, Saudara Samsul Anwar, Encik Zai, Hamidah Ahmad, Mimi, dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santun satu persatu, sebab selalu ini saya memberi ruang sekitar dalam 1 atau 2 minit untuk menyantuni saudara. Yang mana tak sempat, saya akan santun usai pencerahan malam ini. Saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan. Sambil-sambil itu jangan lupa share and like, memberi saya semangat. Saudara, Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali Kelantan, ya. Salam Syawal. Terima kasih Saudara Muhammad Azmi. Hari ini tanggal Rabu 26. Tadi kita telah melihat gerhana bulan. Sama-sama kita melaksanakan solat sunat gerhana bulan. Kita berdoa kepada Allah SWT agar segera menjauhkan diri kita daripada segala mara bahaya. Dan hari ini sudah pun 15 hari bulan Syawal, setengah bulan dah kita meninggalkan Ramadan. Dan saya melihat laporan daripada Kementerian Kesihatan masih tidak menyenangkan apabila jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona terus meningkat. Semalam 7,289, hari ini 7,478. Jumlah keseluruhan sudah 533,000, lebih setengah juta. 533,367 dengan mengundang sejumlah 63 lagi kematian. Jadi keseluruhan kematian adalah 2,432. Jadi saudara, kita harus berhati-hati, harus menjaga kesihatan kita, harus menjaga kebersihan diri, dan kalau tiada keperluan jangan keluar rumah. Saudara, dari laporan negeri-negeri di Perlis kekal 8, di Kedah nampaknya Kedah ni terus meningkat. Semalam 336, hari ini 542. Di Pulau Pinang juga, anak mami ke, dia tak peduli, anak combi ke, anak mamu ke, anak mama ke, virus dia datang juga. Dan di Pulau Pinang hari ini 420 peningkatan daripada semalam 380. Di Perak juga naik yuk, Abang Tebin. Orang Perak jagalah. Apa peronjangnya banyak berbenarnya yuk. Ini yang kalau epic Wan Lebor ni menjerit je ni. Kalau tengok belum macam ni. Semalam elok dah turun dah. Semalam 231. Kalau turun 218, ingat boleh bertahan. Tak mampu bertahan, meningkat lagi 264. Yuk, jagalah orang Perak. Begitu juga di Selangor ada penurunan. Semalam 2,644. Tapi hari ini masih 2,000 lebih, iaitu 2,455. Keseluruhan di Selangor adalah 174,775 warga yang telah dijangkiti oleh virus corona. Di wilayah Persekutuan juga meningkat. Semalam 604, hari ini 760. Sudah 3 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona di wilayah Persekutuan terus meningkat.
Di Putrajaya juga meningkat. Semalam 23, hari ini 29. Cuma di Negeri Sembilan ada kelegaan sikit. Jam. Logo lah sikit lah jam. Kau. Tapi tak banyak mana. Tak mana. Poinnya. Semalam apa 410, hari ini 370. Dia tu lebih kurang dalam 40 orang saja jumlahnya. Jadi teruslah berusaha supaya Negeri Sembilan dapat dikurangkan. Kalau boleh biarlah sifar. Sebab hari ini Negeri Sembilan 370. Di Melaka juga ada susut. Semalam 258, hari ini 230. Di Johor juga susut. Semalam 664, hari ini 587. Gelembung di Johor masih lagi tidak begitu cantik. Masih gelembungnya itu bukanlah gelembung penurunan. Tidak, dia gelembung turun naik, turun naik. Jadi warga Johor jaga diri baik-baik, jaga kebersihan. Kalau perlu tak payahlah keluar rumah, tak ada keperluan. Di Pahang ada peningkatan, ada penurunan. Semalam 211, hari ini 171. Begitu juga di Terengganu. Terengganu semalam 268, hari ini 177. Tetapi di Kelantan, Saudara Azmi, terus meningkat. Apakah kerana 10,000 warga Kelantan tak mau melakukan imunasi, maka di Kelantan angka ini meningkat lagi. Semalam 425, hari ini 547. Semalam tu nampak dia turun, tapi hari ini naik balik gelombangnya. Di Terengganu, di Sabah juga turun. Semalam 266, hari ini 229. Di Labuan juga turun, susut 63, hari ini 49. Tetapi di negeri Sarawak gelombang meningkat balik. Sebab hari ini di Sarawak ada 2 hari lepas pada 530. Sebelum tu 663, dia turun 530, dia turun 513, dan hari ini dia melonjak balik 640. Jadi warga Sarawak berhati-hati saudara. Sebab tu saya katakan kalau datang musim hujan sekarang ni, maka virus corona ini mudah untuk berjangkit. Sebab sebenarnya situasi pandemik COVID-19 ini saya melihat agak-agak kritikal, semakin kritikal dan amat menyedihkan. Ramai sahabat-sahabat saya, teman-teman yang kembali. Ada seorang saudara saya yang tinggal di Taiping, Allahyarham Abang Jamaluddin, suami kepada Kak Yong saya, tinggal di Taiping. Dia kabarnya dijangkiti oleh COVID-19 dan petang tadi telah pun dijemput pulang kembali ke pangkuan ilahi. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Baik saudara, itulah laporan COVID-19. Hari ini saya masuk tazkirah singkat, iaitu dialog antara manusia, sambungan daripada 2 hari lepas, kemarin dengan semalam, dialog manusia dengan Al-Quran tentang musibah. Jadi sebenarnya kita bercakap benda begini, sebenarnya segala-galanya ada dalam Al-Quran. Kita tidak mau mengkaji. Ini kiriman sahabat saya, Datuk Ghazali. Beliau mengirimkan kepada saya. Dia kata elok untuk kita tetapi bersama apabila manusia bertanya kepada Sang Khalik. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mengapakah engkau menyuruh kami untuk bersabar dalam keadaan begini? Lepas seorang sahabat kami meninggal, saudara-saudara ramai yang dijangkiti virus corona. Jadi Al-Quran dah menjawab bahawa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat yang ke-146. Allah mengatakan bahawa Allah amat mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian kita bertanya lagi, adakah balasan atas kesabaran kami ya Allah? Jadi Al-Quran dah jawab. Ayat dalam surah An-Nahl, iaitu ayat yang ke-96 surah An-Nahl, dia kata sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kita kena sabar saudara. Alhamdulillah, banyaklah pahala yang kita dapat. Tetapi kita bertanya lagi, ya Allah, seberapa banyakkah pahala yang akan engkau berikan kepada kami? Maka Al-Quran menjawab pada ayat Az-Zumar, ayat yang ke-10, iaitu sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan lalu kita bertanya lagi, Masya Allah, lalu bagaimana nasib kami kelak di akhirat ya Allah? Al-Quran menjawab dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dengan 24.
tercatat dalam Al-Quran. Katanya sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu-pintu syurga sambil mengucapkan salamun, selamat untuk kalian atas kesalahan kalian. Maka alangkah baiknya tempat itu menjadi tempat kesudahan kita. Jadi sekarang ni kita akan bercakap, kita kata sekarang kami tenang ya Allah, kami redha dengan ketentuan-Mu, kami bersabar dengan ujian-Mu. Maka Al-Quran ayat surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8 mencatatkan Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Dan keredaan Allah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Daripada surah At-Taubah ayat yang ke-72. Jadi kesemua ini saudara ada dalam Quran. Kazanah-kazanah ini kalau kita gali dalam Quran itu ada. Sejauh mana kita mahu menghabiskan masa. Kalau kita tak boleh bercakap dalam bahasa Arab, ada terjemahan. Banyak kita boleh dapat terjemahan Al-Quran. Santunilah. Saya menyarankan dalam kesempatan kita duduk di rumah, tak ada buat apa ni, santunilah Al-Quran itu. Ya, Ruby Din hadir bersama pasangannya Din. Ruby, saya memberi pencerahan tentang apa yang ada dalam Quran untuk menjadi panduan kita. Saudara, baik. Now kita masuk dalam e-commerce. E-commerce jangan lupa. Kalau saudara ada produk, hubungi Azhar. 011 330 41241. 011 330 41241. Dan kalau dengan Azhar, tentulah dia sekarang ni sedang sibuk menguruskan perniagaannya, itu Haruman Semanggi Bakur. Aroma bilik saya ni wangi, dia rasa baunya terasa macam berada di Mekah, macam berada di Madinah, wangi, haruman. Memang disunatkan kita ni berwangi-wangian. Jadi kalau badan busuk tu setan dia dapat. Tapi kalau kita wangi, setan pun lari. Sebab dia kata ini wangi pembersih orangnya. Dan jangan lupa saudara berhubunglah dengan Azhar untuk mendapatkan produk ibunya, iaitu rendang tok. Memang sedap dalam musim-musim duduk di rumah. Pesan rendang tok, panaskan saja, cicah dengan roti, makan dengan nasi panas, berpeluh yuk. Ataupun santai-santai sambil dengar pencerahan saya, boleh juga order bahulu berdal. Dan paling penting, tadi baru saya dapat tahu, Azhar mengirimkan kepada saya gambar. Saya tak boleh nak siapkan sebab saya tak tahu nak menggunakan gadget-gadget dalam internet ni. Tapi saya menemui satu kisah tentang bagaimana kita perubatan Islam menggunakan herba-herba secara Islam yang digunakan dan agak berkesan, iaitu menggunakan herba sumak. Jadi sekarang ni telah ditemui herba penawar untuk virus corona, iaitu sumak. Sejenis herba, dia seiras seperti zafran tapi warnanya merah, berasal daripada negara benua Arab. Tapi yang ada di tangan Azhar adalah daripada Turki. Dia seperti buah zafran, warnanya kemerah-merahan. Dan bila dijadikan serbuk, jadikan minuman, insya-Allah itu adalah merupakan herba rawatan Islam untuk kita di samping itu. Jangan lupa habatus sauda. Ini sumak. Sumak untuk penawar untuk coronavirus. Jadi saudara boleh berhubung dengan Azhar 011 330 41241 untuk rawatan. Kalau saudara baru permulaan dijangkiti oleh virus corona, cubalah. Di samping kita menggunakan perubatan moden, walaupun sumak ini tidak adalah dalam perubatan moden, sebab mereka menggunakan chemical. Ini sumak ini ia ini herba di negara sebelah pantai timur, negara Timur Tengah, saudara ya. Dan jangan lupa juga Siti Farehah. Siti Farehah lain tak ada, dendeng manis Siti Farehah. Saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah 017 711 4300, 017 711 4300. Dan juga untuk buah-buahan berhubungan dengan Shauki daripada Kizinis. Itu buah-buahan yang diimport daripada luar negeri, harganya murah,
dan kualitinya kualiti AAA, 3 kali A ya saudara. Ini untuk lebah kelang sajalah saudara. Elok kita makan buah-buahan dalam saat kita menghadapi virus corona ini, kerana bila makan vitamin C, buah-buahan ini elok untuk rawatan. Dan tidak lupa sahabat kita, tokoh jamu kemaman saudara Zul. Hari ini saya nak beri pencerahan tentang, bukan sumat, ini sumat itu kena tanya Azhar, iaitu tentang akar kayu, iaitu Azhar ini Zul 019-917-0449 917-0449, tokoh jamu kemaman. Ini adalah untuk herba mandi-mandian, Sri Cahaya Purnama, itu mandian herba. Saudara rebus jadikan sebagai mandian untuk membantu menyegarkan badan dan urat saraf. Ini elok juga kalau wanita yang bersalin. Arwah ini nenek saya dulu adalah bilang kampung, tapi nak cari produk itu memang tak ada lah sekarang. Tapi saya lihat ini herba yang ada ini sama sebagaimana yang disediakan oleh almarhumah Ninda saya, wan saya dulu. Dia bilang kampung, jadi dia beri mereka mandi-mandian herba. Saya lihat sama. Elok saya wawarkan, iaitu herba mandian serum. Itu selepas bersalin, kerana menyegarkan badan, membantu membuang angin dalam badan, mengatasi masalah kebas ataupun sengat-sengat tulang, sendi dan otot-otot, serta melancarkan aliran darah dan memberi kembali tenaga dari kelusuan. Jadi bauan dedaunan herba bertindak sebagai aromaterapi untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan rasa migrain, dan kadang-kadang kita rasa sakit kepala. Ambil ramuan ini, rebus, kemudian jadikan mandian, bukan untuk minum ya, sebagai aroma mandian. Jadi saudara boleh berhubung dengan saudara Zul, toko jamu kemaman 019-917-0449. Memang saya lihat dari segi produknya tu banyak dia punya yang saya teringat 40 tahun, 50 tahun dulu waktu zaman kecil-kecil. Alayahumah Ninda saya tu dia bidang kampung. Jadi orang kampung gitulah caranya ya. Saudara, baik. Sekian e-commerce, kita masuk sekarang ini salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Berkali-kali kita harus mengingatkan pimpinan kerajaan berbelanja tanpa had, negara bakal menuju ke bankrapan. Sebab itu kita menuntut agar parlimen segera dibuka untuk persidangan supaya ada semak dan imbang. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah Reset politik negara. Itu jajaran baru. Sekarang ni saya rasa perlu ada reset lah. Keadaannya tak nak buat macam mana lah sekarang ni. Namun sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu. Tak maaf lah. Wangi-wangian begini dia menimbulkan aroma ni segar balik. Bersin. Kalau bersin ni alhamdulillah saya. Dulu-dulu kalau kita bersin alhamdulillah. Sekarang ni kalau kita bersin dengan kawan mereka lari takut coronavirus. Baik. Kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Goreng sepat gulai haruan, jeruk pala, lemak meranti. Katak melompat pun ada tujuan, ini kan pula melompat pati. Jadi kata Pak Nazir ni, sedangkan katak melompat pada tujuan, ini pula melompat pati. Saudara, itulah cara Pak Nazir menyindir, memberi pandangan melalui pantun. Katanya lagi, bajunya sendat, salah sukatan, tentu tak muat gara-gara. Untuk beribadat, banyak sekatan. Gedung maksiat, disantun mesra. Jadi sebenarnya Pak Nazir tidak senang hati bila melihat pusat perjudian, pusat hiburan boleh dibuka menjadi pertikaian, sedangkan masjid, tempat ibadat tutup. Jadi sepatutnya pimpinan harus melihat, mendengar. Inilah rintihan warga yang menyatakan secara jelas pandangan mereka. Terima kasih Pak Nazir. Indah bahasanya, indah cara tegurannya. Tidak pun memaki hamun orang ya. Baik. Saudara yang menyalin semula live saya ini, saya harus memberi peringatan. Mereka yang menyunting dan masukkan ke dalam channel YouTube ataupun Instagram atau dalam mana-mana sahaja, maka tanggungjawab itu terletak di tangan anda. Sebab saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan. Kerana saya juga tidak mampu
untuk membaca setiap kiriman, setiap suntingan anda. Jadi kalau anda bersama dengan saya, anda memberi pandangan, kita berbicara, itu saya bertanggungjawab. Kalau yang itu saya tak bertanggungjawab, saudara. Ingat, saudara ya. Ini peringatan saya bagi tahu. But Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong telah pun bertitah. Jadi titah baginda Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah telah pun menasihatkan kerajaan negeri Sarawak. Jadi saya terpaksa dulukan berita ini walaupun kemarin semua, sebab saya masih lagi mengikut etika kewartawanan. Zaman kita dahulu, berita agung, Raja-Raja Melayu itu yang didahulukan. Kemudian baru cerita rakyat. Jadi saya dapat kiriman bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong telah pun menasihatkan supaya kerajaan negeri Sarawak berfungsi seperti biasa. Kerana sekarang ni tiada waktu Sarawak harus mengadakan pilihan rayanya. Jadi titah baginda tuanku, kerana keadaan suasana tidak mengizinkan, teruskan dulu. Sebab baginda telah pun mengadakan sidang maya bersama dengan pimpinan negeri Sarawak, dan baginda menitahkan agar kerajaan negeri Sarawak berfungsi seperti biasa. Tangguhkan dulu pilihan raya umum. Itu yang pendapatan saya. Sebab kuasa untuk membubarkan Dewan Negeri Sarawak terletak di bawah bidang kuasa Yang Tuan Agong setelah berunding dengan Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Jadi bagi tuanku kata, jangan tunggu pogapah nak buat pilihan raya, nanti akibatnya rakyat. Begitulah kasihnya Agong kepada rakyatnya, ya. Dan cuma kita merasa semalam bila saya melihat adanya laporan pesawat daripada Israel melewati ruang angkasa negara kita, saya merasakan bahawa seolah kedaulatan wilayah kita ni sedang tercabar. Sudah sampai masanya Menteri Luar menghantar protes kepada kerajaan Singapura sebab pesawat tersebut akhirnya mendarat di Singapura. Apakah sebab kita memang dengan Israel ini kita tidak ada hubungan diplomatik, dan ini juga dibantah oleh kerajaan Indonesia. Jadi takkan kita Menteri Luar duduk diam aja, takkan duduk sengih aja. Masakan Menteri Pertahanan kita hanya sekadar menceritakan COVID, sedangkan ruang angkasa kita sudah dicabar. Bukanlah kita nak ajak orang berperang, tapi kita harus menyatakan bahawa kita tidak bersetuju tindakan mereka memasuki ruang angkasa kita. Sepatutnya bila dia sampai itu, kita punya pusat kawalan angkasa lepas mesti dapat tahu ada pesawat masuk. Sepatutnya bila waktu itu mereka akan berhubung, Sarah, this is control tower, identify yourself, sila nyatakan anda siapa. So bagilah tempoh 2 minit. Kita mempunyai kekuatan, tentera kita punya kekuatan, kita bagi tempoh 2 minit. Kalau tak ada respon, kita bagi lagi 2 minit, 4 minit. Tak ada respon lagi, jet kita akan sampai. Kita cukup kelengkapan. Tapi kenapa ini tak berlaku? Sehingga orang boleh masuk dalam ruang negara kita. Di sinilah letaknya saya merasakan kadang-kadang kealpaan kita. Ini saya rasakan adalah kealpaan yang melampau. Jadi sepatutnya Menteri Pertahanan harus bertanggungjawab dan Menteri Luar harus menghantar protes. Kita tak bersetuju. Saudara, tak apalah ni Saudara Allah Zulkifli, Jcom nak sabotaj lah. Kita dah letih dengan Jcom ni. Biarlah mereka. Okay, saudara, dalam bab ini kita masuk bahagian nukilan hati. Saya sebenarnya mungkin kita tak tahu. Tadi saya membaca dan mendengar kenyataan Yang Berhormat Senator Tengku Zafrul, iaitu sebagai Menteri Kewangan. Beliau menyanggah tulisan Yang Berhormat Datuk Seri Najib yang mengatakan bahawa negara berhutang 115 bilion. Tapi katanya bahawa negara sebenarnya berhutang 85 bilion. Bukan 115 bilion. Kerana selebihnya itu adalah hutang yang dibuat oleh Petronas dan prasarana silap saya. Okey. Dan dalam keadaan begitu, saya merasakan bila dia mengeluarkan kenyataan, dia kata itu Petronas hutang itu hal dia lah. Mana boleh begitu, Tengku? Yang Hormat Tengku Zafrul, Petronas ini duduk di bawah jabatan Perdana Menteri direct. Sebenarnya Petronas ini syarikat kerajaan yang sebenarnya 100% milik kerajaan. Dan kerajaan mengambil hasil daripada Petronas itu untuk perbelanjaan kita. Tak boleh nak katakan itu dia pinjam soal perniagaan. Tak boleh. Jadi kena disatukan.
Jangan kita nak menafikan bahawa jumlah pinjaman dah 115 bilion. Dan yang menjadi ketakutan saya apabila saya menyedari bahawa mulai bulan Julai nanti, bila datang bulan Julai, negara terpaksa melangsaikan, negara terpaksa membayar bayaran bond yang dilanggan oleh syarikat-syarikat besar luar negara ataupun negara-negara luar, bond-bond kerajaan. Pada bulan Julai mendatang ini, kerajaan kena menyediakan wang. Jumlahnya kalau tak silap saya sekitar 7.5 bilion ringgit. Dalam keadaan sekarang kita tak ada duit. Apakah kita mempunyai cukup wang untuk membayar bond? Bond ini you kena tunaikan. Sebab macam kita pinjam, saya pinjam duit dari saudara, tempohnya per 5 bulan. Sampai 5 bulan saya kena bayar. Saya kena tebus bond itu. Kalau tidak nanti saya dianggap mungkir janji. Kalau bond-bond ini tidak dibayar, maka kita akan diklasifikasikan sebagai negara yang mungkar, yang mungkir pada perjanjian. Jadi ini boleh mengakibatkan kita punya kedudukan ekonomi kita bertambah teruk di kacamata negara luar. Dan mereka mungkin tidak akan menghormati kita. Dalam keadaan itu macam mana nak pinjam lagi? Kalau bond ini bukan satu hari saja. Mungkin bond itu telah dilanggan 20 tahun dulu. Bond yang telah dilanggan 30 tahun dulu. Ini bond-bond ini, tak silap saya nilainya 7.5 bilion. Yang perlu dilunaskan sekitar bulan Julai. Mana nak cari duit? Sebab itu saya katakan sekarang ni, kena cari orang yang pakar ekonomi. Tapi janganlah kita tunjukkan kepala. Kita meminjam. Bila saya dengar Tengku Zafrul bercakap tadi bahawa dia kata kita meminjam sebagaimana dengan dalam bajet. Tahulah, saya memanglah bajet kita bajet yang defisit, bajet berhutang. Tapi apakah dalam bajet itu mengizinkan kita meminjam lebih daripada jumlah yang dihadkan? Kalau kita nak argue, kita tak mau argue lah soal-soal begitu. Sebab saya bukan pakar ekonomi. Saya berkeyakinan tentulah yang Mulia Tengku Zafrul mempunyai penasihat di kalangan ketua setiausaha pembendaraan, pakar-pakar ekonomi yang ada di Kementerian Kewangan. Tetapi saya menzahirkan kegusaran saya sebagai warga bangsa, sebagai rakyat. Setelah saya menyedari bulan Julai nanti kita harus membayar sejumlah 7.5 bilion ringgit. Kabarnya lah ya, untuk melunaskan bond-bond yang telah dilanggan di masa lampau. Ini tak tahulah, mungkinlah mereka mempunyai apa cara pulang. Cuma saya perlu mengingatkan 7.5 bilion bukan sikit. Baik, saudara. Hari ini 3 laman web cukup popular. Semua mencecah ratusan ribu. Saya tengok hari ini, ya, kita duduk kat rumah tak ada buat apa. Sepanjang hari dapat 3 laman media sosial yang mendapat respon dari pelayar. Cukup hebat. Iaitu pertama sekali ada halaman Datuk Seri Ismail Sabri. Dia nyiarkan gambar dia duduk bersila ditemani seekor kucing. Dia kata ada masa saya melihat komen-komen daripada pelayar-pelayar dalam media sosial. Saya menjangkakan sejumlah, tak silap saya, ada 320,000 orang respon. Dan kebanyakan responnya lain tak adalah, sudah-sudahlah ya Umar Datuk Seri, berhenti je lah daripada kerajaan yang ada sekarang ni. Cukuplah kita mengotorkan nama kita. Buruk sangatlah sekarang ni. Jadi mereka bersimpati dengan Ya Muhammad Datuk Seri Sabri sebagai anak Presiden UMNO. Kerana segala kesilapan, segala masalah yang timbul terpalit pada beliau. Sebab beliau terpaksa memberi pengumuman. Lebih baiklah beliau konsentrate jaga Kementerian Pertahanan saja. Tapi beban yang dipikul oleh beliau itu membuatkan namanya tidak begitu cantik. Tambahan pula bila timbul cerita dia tak tahu, casino dah tutup dan sebagainya. Saya kata kesian. Dan laman kedua yang cukup trollnya adalah tentang respon daripada warganet berhubung dengan kenyataan ataupun cara Yang Berhormat Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, pengerusi prasarana, melayan media sewaktu diadakan sidang media berhubung dengan kemalangan train milik prasarana, iaitu LRT, pelanggarannya di antara KSSC dengan Kampung Baru. Memang saya nak balun.
Tapi saya tengok Datuk Najib pun dah berhubung dengan beliau. Artinya Datuk Sri Tajudin dah insaf. Dia pun tahu kesilapan dia. Sebab itu dia kata dia pun mengaku kesilapan dia, terlajak. Biasalah, tapi bak kata pepatah, terlajak perahu boleh diundurkan, terlajak kata susahlah jadinya saya. Jadi belum pun sempat saya nak balun sebab saya tengok ada lebih kurang 60,000 warganet. Mereka menuntut Datuk Sri Tajudin meletak jawatan dan sebagainya. Tiba-tiba saya melihat keangkuhan seorang senator. Kena ingat Datuk Sri Tajudin ni adalah ahli parlimen. Apalah salahnya panggil, berbincang, duduk, buat kenyataan. Mohon maaf, kan lebih baik kita orang Melayu. Akas terlajak. Macam cara Datuk Najib buat, dia telefon, tanya kenapa jadi begitu, tak sepatutnya begitu. Itu sepatutnya, ini tidak. Tiba-tiba tular di seluruh media sosial bahawa Kementerian Kewangan menghantar surat memecat serta-merta Datuk Sri Tajudin Abdul Rahman sebagai pengurusi prasarana. Tanpa ada tunjuk sebab, tanpa ada. Saya bukan nak membela. Memang saya dah cakap tuan-tuan kali, memang saya nak balon. Tapi bila dah kena begitu, okeylah, tak ada masalah. Mereka kata, cuma saya kata cara biar kena. Jadi ini warga UMNO kena sedar lah. Inilah cara anda tersilap sikit, anda akan dilayan begitu. Sedangkan mereka yang melakukan kesilapan, ada kalangan dapat timbalan menteri yang tak qualified, yang bertanding kalau parlimen, bertanding dalam pilihan raya, hilang deposit, boleh dapat jadi timbalan menteri. Ada timbalan menteri 2 bulan duduk di luar negeri, boleh kekal sebagai timbalan menteri. Ada menteri yang kekal hari ini menjadi persoalan rakyat, perbincangan rakyat tentang isu video disandarkan, masih kekal sebagai jadi menteri kanan. Abah yang dah bercakap bahawa beliau begitu begini apa semua, banyak diserang oleh ni warganet. Tapi bila Datuk Sri Tajudin silap sedikit saja, kerana dia daripada UMNO. Saya tidak mahu untuk mempolitikkan. Memang salah, saya mengaku. Memang tak sepatutnya beliau begitu melayani wakil-wakil media di saat suasana yang tidak baik. Tapi saya lihat juga ada juga keprihatinannya bila dia mengumumkan bagi peruntukan RM1,000 setiap mangsa. Tak kira lah dia punya kategorinya, dia cedera ke tak cedera ke, 221 orang penumpang itu akan dibayar sebagai keprihatinan prasarana terhadap mangsa kemalangan tersebut. Itu ada tanda keprihatinan beliau. Cuma cara dia melayan itu mungkinlah tidak sesuai. Memang saya setuju, tak ada masalah. Tapi bukanlah itu cara melayan, terus berhenti. You get out now. Amboi sedapnya. Yang memecatnya lah senator, bukan wakil parlimen pun, bukan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat pun. Jadi kepada warga UMNO, menteri-menteri UMNO, sedar dirilah anda. Itulah cara mereka melayan anda. Anda tak faham. Kita dah bercakap berkali-kali. Menteri dia, timbalan menteri dia ke ataupun orang dia buat apa pun tak ada masalah, akan dibuat cover up. Kerana Datuk Tajudin ni sebagai pengarah pilihan raya daripada UMNO, maka mesti ditanish. Ini adalah masa untuk mereka mengambil kesempatan untuk memburukkan. Inilah cara UMNO dan kami akan pecat. Inilah cara kami, Parti Pribumi Bersatu, mentadbir negara. Tak betul kita pecat. Kalau nak pecat, pecatlah yang lain. Itu cerita saya. Saya bukan nak membela saya. Salah, tetap salah. Sebab kita ada budaya kita, ada cara kita. Tapi terpulanglah, saya tak mau cakap lebih. Dan yang ketiga sekali, yang paling terutama saya katakan adalah culipan Datuk Sri Najib yang menyatakan beliau berhubung dengan Datuk Sri Tajudin. Begitulah keprihatinan Datuk Sri Najib. Dia tengok ahli parlimen sesama bekas, beliau bekas Perdana Menteri, bekas di malam menterinya. Datuk Tajudin buat silap, dia sendiri telefon, dia menghubungi. Dan ada perbincangan bahawa Datuk Sri Tajudin kata, okey, beliau pun minta maaf, bersetuju nak minta maaf. Dan beliau pun bersedia untuk meletak jawatan jika diminta. Tak ada masalah pada beliau. Tapi belum pun sempat pada begitu, saya rasa mungkin kerana Datuk Sri Najib menghantar kiriman itu melalui website. Apa saja yang Datuk Najib buat tu, maka dipancung. Maka Tajudin pun kena pancung. Itu cerita dia. Pulang pasal lah ya. Saudara, saya nak cakap bahawa sebenarnya habis bab tu, saudara, jangan kita cikaikan lagi. Saudara, macam mana nak naik dengar pencerahan itu? Tak tahulah saudara.
solidariti kepada MP Tajuddin. Kita harus bersimpati. Tak betul, saya kata memang tak betul. Tetapi cara biar kena. Tiba-tiba kau bagi penyepak, mana boleh begitu. Kita ada budaya kita. Panggil, bincang. You Perdana Menteri, you Menteri Kewangan, Prasarana bawah Menteri Kewangan. Panggil Tajuddin, come. Explain to me. Then after this, kita jumpa dengan press, apology. Rakyat Malaysia tak ada masalah. Saya jangan lupa saya, kita di Malaysia ni, Dr. Mahathir pernah kata, Melayu mudah lupa. Manusia ni saudara, dia marah pun 3 hari je. Sama ada dia marah, sama ada dia kecewa, tempoh jeda waktunya 3 hari. Kalau seseorang itu, dulu pernah saya cerita, kalau dia pernah bercinta, dia putus cinta, nak kepung pun dalam tempoh 3 hari lah. Kerana dalam tempoh 3 hari itu, mungkin dia boleh buat keputusan yang kau bukan. Ada yang bunuh diri lah, terjun laut, macam-macam. Tapi, lepas hari kedua, dia reda. Lepas hari ketiga, dia mula tenang sikit. Masuk hari keempat, datanglah bidalan. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Tapi dalam tempoh 3 hari itu, jangan. Kalau orang tu marah, tempohnya 3 hari saja. Marah itu memang meledak-ledak. Ini kalau dapat datang tepi aku, aku tampar dia. Sebab baik kalau dah marah waktu itu, jangan jumpa dulu. Lepas 3 hari, reda. Sebab kita ni, hebatnya bangsa Melayu ni adalah satu bangsa yang mudah memaafkan. Jadi kalau dalam gitu, apa salahnya? Tunggu 2-3 hari, jumpa, bincang. Tak patut buat begini, malu, tanis kerajaan kita ni. Kita dah menghadapi dengan rakyat, rakyat tengah marah. So okey, dia akan mengaku bahawa okey, I minta maaf, sorry. Apa salahnya? Apakah salah untuk mengungkapkan kata-kata aku mohon maaf? Dan kita pun tak ada masalah. Kita boleh memaafkan. Bukan curi duit. Saudara. Bukan masa saya dah tetap malam saya menyatakan bahawa banyak keraguan-keraguan rakyat terhadap kepimpinan yang ada hari ini. Saya lihat populasi rakyat Cina ada 1,439,000,000. Saya. Kemudian rakyat India ada 1,393,409,000. Rakyat Indonesia ada 276 juta. Dan rakyat Rusia ada 145,912,000 jumlahnya, ya. Jadi persoalan kita, siapa pernah dengar Presiden China ke, Perdana Menteri India ke, Presiden Indonesia ke, malahan Presiden Rusia ke, dia mengungut kerana nak jaga rakyat? Tak pernah kita dengar. Tapi Perdana Menteri kita, saya mana nak jaga 30 juta, bukan senang. Kita cuma 32 juta. Siapa pernah dengar Datuk Seri Najib mengungut sebab kena jaga semua rakyatnya semasa dia jadi Perdana Menteri? Ada kena dengar? Jadi macam mana mereka boleh bersungut? Mereka boleh, kita tak boleh. Inilah keadaannya saudara. Sebab itu, apa kata saudara Mat Nazib? Dia hantar kiriman pada saya. Dia kata, salah Datuk. Dia kata, suara kalah dengan tegas nasib anak-anak muda dalam menghadapi PKP 3.0. Anak-anak muda yang mencari nafkah dengan melakukan kerja sebagai food rider. Jadi kalau jam 8 malam tu, dia kata tak masuk akal lah. Ini benar. Satu keputusan yang orang nak pesan makan malam. Jadi tutup pukul 8 tak boleh berada jalan raya. Sedangkan yang sedang bergulut untuk mencari rezeki jam 8 malam, 7, 8, 9 itu adalah food rider. Kenapa tak dipikirkan? Jadi mereka tidak memikirkan soal anak muda. Jadi ini keadaannya. Sebab itu saya melihat sekarang ni, saya menyeru pada warga UMNO, janganlah sampai ada bidalan. Sahabat saya Datuk Halim dia selalu cakap dengan saya, kita dalam hidup kita ni saudara, jangan kita untung secupak, rugi segantang. UMNO ni sekarang ni, kita melihat dia sudah berada dalam suasana untungnya secupak, tapi ruginya segantang. Bukan untung segantang, rugi secupak saja, ya. Untung secupak. Secupak tu lebih kecil daripada gantang, tapi ruginya segantang. Kerana saya tengok ada kiriman daripada pelayar. Dia kata UMNO ni jangan bawa lawak lah. Pengundi di Malaysia ni katanya tak usah perdaya lah, dia kata. Sebab Menteri Pertahanan UMNO, Menteri Wilayah UMNO, Menteri Pengajian Tinggi UMNO, Menteri Tenaga dan Sumber Asli UMNO, Menteri Kesihatan UMNO, Menteri Luar Negeri UMNO, Menteri Perpaduan Negara UMNO, Menteri Belia dan Sukan UMNO,
Menteri Sains dan Teknologi Inovasi Khadijah Mauldin, UMNO. Dan kerajaan yang ada hari ini, Perikatan Nasional, adalah yang sabar malam saya mengatakan UMNO adalah saham menyokong hasil daripada sokongan daripada UMNO. Tapi dalam keadaan waktu yang sama, kita merasa tak puas hati. Jadi seolah-olah sikap kita ni berlagak macam pembangkang. Kita tahu bahawa kita berada di tepi. Ini yang dikatakan, untungnya secupak, untungnya mereka di kalangan menteri, untungnya mereka yang berada dalam GICs. Tapi kerosakan yang dialami oleh UMNO besar. Kerana apa segala masalah yang timbul sekarang ni, banyak orang memalihkannya kepada UMNO. Ini sebenarnya realiti. Yang sebab itu saban malam kita mengatakan, sebab itu akar umbi lebih cepat. Akar umbi UMNO dah bagi tahu. Ahli parlimen kena jangan cakap tak suka bikin. Peringkat bahagian dah bawa usul, tak mau kerjasama. Bawa ke perhimpunan agama UMNO, dah bawa usul. Dan disantuni sepenuhnya, dipersetujui sepenuhnya. Tapi masih ada lagi pimpinan UMNO yang mempersoalkan keputusan akar umbi. Dia masih lagi nak mewujudkan kerjasama. Kononnya atas nama untuk muafakat bangsa. Kononnya untuk penyatuan bangsa. Sedap saja. Tetapi realitinya, UMNO disinggung. Apa yang berlaku pada Tajudin? Ini kata cakap terus bikin. Warga mengecam. Tapi dalam waktu yang sama, mereka masih berada dalam kerajaan. Ini menteri-menteri tak ada pendirian. Sebab mereka sedap duduk sebagai menteri. Jadi sebenarnya secara, apa yang berlaku sekarang ni, okey. Kegagalan Datuk Seri Tajudin melaksanakan dia punya press conference ataupun sidang media. Ini dikecam habis-habisan. Tak ada langsung kena pada Kerajaan Perikatan Nasional. Malahan press conference yang dibuat oleh Wee Ka Siong dilihat, oh hebat, sempurna. Tidak ada mencari kesilapan. Kita bukan nak cari kesilapan, tetapi semua orang harus bertanggungjawab atas permasalahan yang wujud. Sepatutnya kerajaan must come out dengan satu kenyataan, mohon maaf apa yang berlaku. Tak ada. Yang nampak Datuk Tajudin kena pecat. Kemudian tentang isu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam Perintah Kawalan Pergerakan ni, menteri-menteri yang lain tak ada kena apa-apa. Yang terbabit, yang teruk, yang menanggungnya adalah Datuk Ismail Sabri daripada UMNO. Kemudian tentang vaksin yang tak cukup, yang orang tak dapat lagi apa semua tu. Orang tak maki UMNO Perikatan Nasional. Yang kena maki adalah Khadijah Mauldin, UMNO. Kemudian bila berlakunya peningkatan kes COVID-19, okay, yang kena makinya ada hamba UMNO. Jadi kalau begitu keadaannya, saya rasa lebih baiklah, sudah sampai masanya menteri-menteri UMNO ni sudahlah, enough is enough lah, keluar. Sebab apa kata Saudara Rizal Endau? Ini saya tengok catatan daripada Saudara Rizal Endau. Beliau cantik. Dia kata peluang untuk mengembalikan keyakinan rakyat atas pagar kepada UMNO sejak berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional ini semakin hari semakin luntur. Yang berjawatan masih lagi pekak dan bisu. Rakyat bukan sekadar marah, tetapi teramat marah. Kerana waktu sekarang lah sepatutnya, kata Saudara Rizal tadi, lebih baik keluar dari Perikatan Nasional. Sepatutnya dah keluar lebih awal lagi. Ni macam mana? Macam mana lagi nak bagi ahli-ahli Parlimen UMNO ni faham? Soal PAS dia tak nak keluar, itu masalah mereka. Tak payah kita babitkan soalan kita dengan PAS. Itu saya dah katakan bahawa muafakat nasional dah robek dah. Salah kita juga, kita mengundang mereka, dah robek. So sekarang ni kita keluar saja. Apa cadangan daripada saudara Rizal Endau? Jadi kita ulama segala katanya. Sebab ulama akhir zaman ini sudahlah, jangan kerana mereka jadi susah ke kita ahli-ahli UMNO Peringkat Akar Umbi ini nak menyantuni mereka yang berada di atas pagar. Penyokong-penyokong UMNO saja yang undi calon UMNO. Yang atas pagar sekarang ni, kata Saudara Rizal, sudah mula lari. Ini keadaan saya, ini gambaran yang jelas. Pimpinan kena dengar pandangan akar umbi. Jangan duk pekak badak, jangan menyombong, jangan berteori. Ada seorang cakap bahawa sekarang ni kalau kita tarik sekarang ni, adalah saya ada tengok kawan-kawan saya ni, saya ada berbincang siang tadi. Dia kata kalau kita tarik handbrake,
Apa nak jadi Perdana Menteri UMNO? Thai Emirates sudahlah, berhentilah. Apa kita nak tahu? Kita taklah fikirlah. Sebab you must take the risk as a politician. Sebagai orang politik, you mesti mengambil. Sebab itu kata Anwar Ibrahim, kalau takut dengan cabaran, jangan bicara soal perjuangan. Ini soal hidup mati UMNO. Rakyat dah marah. Rakyat dah benci dah. Withdraw. Apa dah tu? Tak payah. Saya tak nak ulas. Ini antara UMNO Persih, ahli-ahli Parlimen UMNO, yang kamu sekarang ini mewakili parti kami. Tapi kamu dilihat tidak berfungsi. Kamu dilihat tidak berfungsi. Akhirnya segala permasalahan itu dibabitkan pada UMNO. Ini yang saya katakan, untungnya secupak, ruginya segantang. Apa yang kita ada sekarang ni? Dan kadang nak teruk, saya setuju dengan pandangan saudara Rizal daripada Andam. Sebab dia kata gunalah otak, dia kata gunalah akal, belajar tinggi-tinggi pun. Sebab ada menteri itu ada PhD, ada master, ada ijazah. Kalau gini keadaannya, UMNO turun kelas calon-calon tak kisahlah daripada mana pun. Sebab mereka cerdik pandai, tapi kenapa tak boleh berfikir? Sebab itu saya katakan kadang-kadang anda punya PhD, bijak apa semua, doktor, belum pasti lagi anda bijak berpolitik. Politik Melayu ni lain. Sebab itu dulu saya katakan, kalau siapa nak belajar tentang politik, saya dah cakap dengan saya punya master saya dulu, Mr. Cook. Saya kata, sir, if you want to learn about the politics, nak jadi master in politics, come to Malaysia, you learn. Sebab politik orang Melayu ni terlalu cantik dan indah. Baik sekejap, gaduh. Gaduh, baik. Baik. Dan itu politik yang terbaik. Nak belajar politik, saya ingat pakar-pakar politik, kalau Socrates hidup pun, Stalin hidup pun, dia kata dia pun tabik dada lah dengan orang Melayu ni. Hebatnya politik orang Melayu ni. Dia sekarang ni sepatutnya keluar. Kita dah tak dilayan. Kita ni warga UMNO ni di kaca mata Parti Pribumi ni, Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kita ni seolah-olah dilihat sebagai hama. Tidak ada nilai, saudara. Seolah kita dilihat terhege-hege, kitalah yang melutut. Jadi kalau itu dilihat persepsi rakyat, seolah-olah ahli-ahli Parlimen UMNO ni melutut dengan Parti PBBM, maka anda harus bertanggungjawab. Sebab itu saya menuntut Presiden UMNO, mereka-mereka ni kalau degil, jangan dituduhkan mereka lagi. Sebab kita khawatir mereka ini akan dihukum oleh rakyat. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan saudara Rizal. Ini besok kita nak menarik sokongan daripada mereka atas pagar ni. Saya rasa, apa kata saudara Amir Syarif? Dia kata, akhirnya rakyat juga yang salah. Dan sebab hari ini keluar daripada sebuah akhbar, utusan Indonesia, muka depan, mengatakan bahawa rakyat ni tak nak ikut SOP. Rakyat ni tak nak buat vaksinasi. Rakyat ni begitu. Jadi pemimpin tak ada salah langsung. Yang salah rakyat. Sampai bila masanya kita berada dalam denial syndrome, iaitu sindrom penafian. Sikit-sikit yang salahnya rakyat. Begitu juga sekarang ni dalam kerajaan pimpinan yang Perikatan Nasional, yang salahnya UMNO. Rakyat melihat yang salahnya adalah Menteri UMNO. Saya berkali-kali mengatakan bahawa kadang-kadang pimpinan daripada UMNO ni dilihat tak bermain. Sebab sepengetahuan saya, correct me if I'm wrong, bila diadakan mesyuarat kabinet tiap-tiap minggu yang dipengusikan oleh Perdana Menteri, takkan takut nak bersuara? Apakah masih wujud lagi macam mana era zaman Dr. Mahathir, Perdana Menteri is always right? Semua nak membudi. Kamu kena ingat, kamu mewakili parti terbesar yang menentukan untuk nasib Perdana Menteri. Kamu adalah wakil daripada UMNO yang boleh bersuara atas kehendak ahli. Jangan fikirkan tentang diri kamu. Takut nanti kalau kamu dipecat. Pecat-pecatlah. Apa yang kamu takut sangat? Okey, Datuk Tajuddin, tunjuk contoh. Pecat ke tak ada apa pun, dia gelak je. Tak ada masalah. Sebab kita dilayan. Mereka tidak langsung. Pimpinan kita lepas seorang-seorang, kalau ni bawa ke mahkamah, terpilih lah, macam-macam lah. Tetapi kamu sebagai menteri takkan tak boleh menyantuni. Kalau nak sangat berada membodik Perdana Menteri, sila terus.
saya dengan ini mengambil keputusan keluar dari parti. Sebab kadang-kadang saya kata, mereka yang melompat itu lebih baik daripada yang ada sekarang. Biarlah mereka yang melompat itu sekarang ni jadi menteri apa semua. Sebab itu saya tak pernah membicarakan soal mereka. Biarlah dia melompat, sudahlah. Tapi anda yang berada dengan UMNO, menggunakan UMNO sebagai untuk menjaga kepentingan anda, untuk anda melompat, akhirnya orang akan melihat UMNO itu rosak. Anda adalah parasit-parasit yang merosakkan UMNO. Anda adalah kaki pengampu. Nak rasa nak ampu sangat, dia tahu pintu rumah UMNO besar terbuka. Sekarang ni apa yang berlaku pada Dr. Yudin tu, lihatlah bagaimana mereka melayan warga UMNO. Sebab itu sekarang ini sudah sampai masanya kita harus melakukan riset politik. Saya tengoklah ada satu orang semalam bila saya mengatakan bahawa dalam riset politik ini kita kemukakanlah yang bawa mula Tengku Razali Hamzah bersama dengan Datuk Anwar Ibrahim, bersama dengan Datuk Najib, bersama dengan Datuk Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO, bersama dengan pimpinan yang lain untuk kita menyantuni suasana politik negara. Bagaimana kita nak tabir negara dengan baik supaya segala kesilapan masa silam itu dapat kita selesaikan secara tuntas. Adalah seorang pelayar, dia melontarkan pandangan. Nah, saya perlu jawab ini sebab ini satu allegation yang bagi saya berat. Sebab nama dia adalah Mat Rahman Mat. Mat Rahman Mat dia kata Tengku Razali pun khianat pada UMNO tu, dia kata. Tubuh semangat 46 tapi lingkup. Harap-harap tak jadilah next PM lingkup tu nanti, dia kata. Ini saya nak jelaskan. Sebenar-benarnya Parti Semangat 46 bukan ditubuhkan oleh Tengku Razali. Tengku Razali hanya menawarkan diri bertanding menentang Dr. Mahathir. Setelah pengiraan undi dan dia tahu ini kira menipu apa semua, dia berjauh hati, dia pergi ke Davos. Dia bercuti di Davos. Semasa percutian itulah, masa itu pimpinan daripada kumpulan Tim B sama dengan Datuk Seri Tun Abdullah Badawi hidup dari Palah. Boleh tanya. Mereka mengambil keputusan, mengambil tindakan saman terhadap keputusan pemilihan parti. Dan akhirnya UMNO diharamkan. Tengku tak tahu pun. Setelah UMNO diharamkan, ditubuhkan balik UMNO, waktu itu Tengku Razali balik daripada Davos. Dia balik, okey lah pada dia, orang kalah, tak ada masalah. Kerana waktu itu Dr. Mahathir kata dia menang masa. Dan waktu itulah semua pengikut-pengikut Tengku Razali tidak dibenarkan menyertai UMNO. Bila wujudnya UMNO baru. Saya kena beri penjelasan ni Saudara Mat Rahman supaya anda jelas. Supaya jangan kita menuduh sembarangan, tak baik. Ya? Kemudian, selepas itu, yang Muhammad Tengku Razali, dia master dia itu Tengku Abdul Rahman. Dia berjumpa dengan Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman kata, Lee, that is one party. Ini ada sebuah parti. Nama parti itu Semangat 46. Hang pimpinlah parti ini. Itu pesan Tengku Abdul Rahman pada Tengku Razali. Boleh tanya dengan Tengku Razali kalau saya apa peluang berjumpa dengan beliau. Hang pimpinlah parti ini. Ni semua hang punya penyokong ni beratus-ratus ribu, berjuta, setengah. Lebih daripada setengah ahli UMNO itu menyokong Tengku Razali waktu itu. Dan tidak boleh, tak dibenarkan masuk UMNO. Waktu itu, UMNO baru ni, yang tubuh Dr. Mahathir. Jadi Tengku Rahman kata, hang pimpinlah. Jangan pula lempar-lempar lari masuk PAS apa semua ni, susahlah kita lagi. Kata Tengku Rahman, jadi hang pimpin parti ini, besok sejuk hati Dajjal tu, dia kata, sejuk hati Dr. Mahathir, hang bawa lah balik semua masuk UMNO. Jadi Saudara Mat Rahman kena ingat ya, Tengku Razali tidak menubuhkan Parti Semangat 46. Yang Parti Semangat 46 ini ditubuhkan oleh orang-orang yang rapat dengan Tengku Abdul Rahman. Beliau, waktu keadaan ini berlaku, fiasko berlaku, beliau berada di Davos waktu itu. Ini secara pencerahan supaya kita jangan ada persepsi yang salah. Kemudian, bila dikatakan bahawa tubuh Semangat 46 pun lingkup, tidak. Semangat 46 tidak lingkup. Tetapi setelah dah lega hati apa semua tu, Dr. Mahathir, dia tak tahu Dr. Mahathir ada agenda dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada masalah. Tengku Razali ni dia percaya dengan semua orang. Sebab saya kata dia ni orang lurus. Dia pandang semua orang baik. Ini masalah Tengku Razali. Dia tengok orang semua baik. Dia percaya semua orang. Dia percaya pada Dr. Mahathir, dia percaya pada Musa Hitam, dia percaya pada Hussein On, dia percaya semua orang. Jadi bila keadaan begitu jumpa Dr. Mahathir kata, sudahlah, dia kata, yang sudah, why not? Kita ceasefire, kita perkukuhkan balik UMNO ini, sekarang ni UMNO jadi satu. Dia kata, okey. So, because of that, dia bubarkanlah
Parti Semangat 46. Tidak ada niat untuk jadi presiden. Sebab itu dia tak ada menawarkan diri bertanya Tuan Presiden. Lepas itu tak ada. Dan jawatan dia beri pun tak silap saya naik presiden saja. Dr. Mahathir nanti dia sebagai naik presiden. Okey. Tak ada masalah pada dia. Jadi jangan kata bahawa Parti Semangat 46 itu likup. No, itu is wrong. Nah sebab apa saya kata sekarang ni, kita perlu melakukan riset sekarang ni. Riset ini kena cari satu orang bahawa supaya benda ini benar-benar dapat terlaksana. Nah sekarang ni negara tengah teruk saja. Apa yang berlaku sekarang ni? COVID bertambah meningkat. Kedudukan ekonomi kita tambah merosot. Saya dah bagi tahu pencerahan dari awal. Bulan Julai nak cari lagi 7.5 bilion. Nak menyelesaikan masalah tentang ini bon-bon kerajaan yang dilanggan oleh pelanggan-pelanggan peringkat antarabangsa. Bahayanya kalau bon ini tidak boleh dibayar, maka kita akan rating kita terus lebih teruk dari habis. Ini keadaannya. Jadi orang yang saya nampak yang ada latar belakang ekonomi, bukan nak bertelagah, tidak. Bukan untuk bertelagah, untuk menyantuni kembali. Dan orang yang boleh memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk sepentas. Tengku Razali. Dia tak ada masalah dengan Anwar Ibrahim. Walaupun satu ketika Anwar Ibrahim dengan Semangat 46 ada apa dengan parti keadilannya, beliau memimpin UMNO, tak ada masalah. Tak ada masalah pada dia sebab dia bertanggungjawab membawa Anwar Ibrahim masuk UMNO. Ini saya nak kena jelaskan. Tapi waktu itu Dr. Mahathir sebagai presiden. Orang yang dipertanggungjawabkan oleh Tun Razak, almarhum Tun Razak, antara amanat Tun Razak di London, pastikan Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Kerana kata Tun Razak waktu itu, kalau Anwar di luar UMNO ataupun Anwar menyertai PAS, susah bagi UMNO sebab kita akan menghadapi cabaran. Anwar banyak pengaruh. Dan ini terbukti apabila berlakunya reformasi antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir. Hampir-hampir UMNO kalah. Jadi pengaruh. Jadi tujuan Bini Tun Razak bawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Jadi bagi saya melihat tak ada masalah. Begitu juga untuk Tengku Razali menyantuni dengan Datuk Seri Najib. Sebab Datuk Seri Najib biasa menjadi timbalan pada beliau. Malahan sewaktu beliau menjadi Petronas, Datuk Seri Najib adalah sebagai pegawai khas kepada Tengku Razali. Jadi respect tu masih ada lagi. Begitu juga dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Tak ada masalah. Walaupun ada pertandingan dulu pada Datuk Seri Zahid menyatakan kepada saya. Ini Datuk Seri Zahid dia kata I really respect Tengku Razali. He's a real Democrat. Bila kalah dia langsung tak sentuh saya. So saya lantik dia sebagai pengurusi Majlis Penasihat UMNO. Kita dah sejak datang cepat. Itu keadaannya saudara. Jadi kalau ini santun, so masalah pada Tengku Razali dengan PAS ni, jangan selalu risau. Dari dulu lagi begitu cara je. Sebab di Kelantan tu perbalahan antara UMNO dengan PAS. Saudara. Now, tetapi macam mana pun, waktu ada Semangat 46 dulu, Tengku Razali pernah memimpin aku. Waktu itu Ustaz Farid Noor sebagai Presiden PAS, Haji pula dalam PAS masa itu, dan masih ramai lagi pimpin-pimpin PAS yang berada dalam PAS waktu diwujudkan Angkatan Pondok Rumah. Tak ada masalah. Cuma dia tahu rentak ni, yang boleh membaca rentak PAS adalah Tengku Razali. Sebab dia dah bagi warning, dia mengharapkan. Dia tak tuduh, dia kata saya berharap. Dalam Pondok Rumah kali ini, PAS janganlah main kayu tiga. Ini cara dia menasihatkan orang. Dan saya melihat kita perlu mengadakan riset. Kita perlu mengadakan riset politik sebab macam kenyataan daripada saudara Muhammad Nazir. Dan kita isu politik sekarang ni dah tak selari dengan permasalahan rakyat. Menurut kata saudara Muhammad Nazir, amat terkesan dengan sikap dan gelagat pemimpin yang hanya berkomentar sama sendiri. Mereka menegak kebenaran yang entah benar entah tidak. Kami peringkat anak muda, ini Saudara Muhammad Nazir ni saya rasa anak muda lah, amat memerlukan satu hijrah yang sebenar demi kelangsungan generasi kami. Dan Saudara Muhammad Nazir ini mewakili generasinya. Dia mengharapkan ada satu penghijrahan politik yang baru, yang tak mahu lagi dah politik lapuk berperang sama sendiri. No. Politik hari ini perlu disantun, kita mencari satu pertemuan. Bukan sekadar kita Saudara Muhammad Nazir, bukan sekadar kecewa, namun sudah timbul kebencian. Anak-anak sekolah sudah pandai berbicara hal politik yang tak sepatutnya. Jadi apa nak jadi dengan Malaysia ni katanya. Jadi kerana itulah Saudara Muhammad Nazir memohon, dia kata Datuk teruskanlah saluran agar ada telinga yang mendengar walaupun pedas. Jadi sebab kita ni mendapat mandat yang halal.
Kemudian apa kata Esah Ibrahim? Esah Ibrahim dia menyatakan harta dan aset negara yang memberi sedikit kelegaan kali ini dah habis dijual dan sedang dijual. Sekarang nak bergantung harap dengan aset dan harta negara yang mana lagi? Jadi kalau tak dijual, sekurang-kurangnya adalah juga duit masuk dalam negara yang membolehkan untuk menampal mana-mana yang kurang. Tapi sekarang macam mana? Kalau masih lagi pimpinan yang ada, yang sekarang ni, apa kata Saudara Mat Nasir? Dia kata, tolong sampaikan pesan ini kepada Mr. President. Ini Saudara Mat Nasir, dia keras sikit. Dia kata, tolong sampaikan pesan ini kepada Mr. President. Hormatilah sedikit kehendak akar undi. Jangan menampakkan sangat kelemahan pimpinan beliau. Sudahlah, dia kata. Tarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional berkenaan dengan menteri dan timbalan menteri itu ketepikan demi untuk akar undi. Perlembagaan jelas menyatakan mana-mana parti, mana-mana ahli akan terlucut dengan sendirinya keahliannya sekiranya tidak bersama parti dan tak rugi pun. Jadi kerana itu dia kata sampai mati pun mereka tidak akan menolong kita. Ini kalau saya kata saudara Muhammad Nasir. Sampai mati pun mereka tak akan menolong kita. Soal PAS biarkanlah saja dengan keputusan mereka. Gunakan kesempatan ini untuk berbaik dengan akar umbi. This is the time kita santuni akar umbi. Sebab itu saya katakan bahawa riset politik ini perlu dilakukan segera. Kita berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim berlapang dada, berjumpa dengan kabilah-kabilahnya. Datuk Seri Najib bersama dengan para penyokongnya. Datuk Seri Najib ada penyokong, jangan salah nafikan. Beliau ramai anak muda menyokong beliau. Datuk Seri Hamidi bersama dengan kabilahnya dalam Majlis Tinggi UMNO duduk bersama dengan Yang Muhammad Tengku Razali untuk mencari pemikiran, untuk kita mencanai satu kepimpinan yang amat diharapkan. Kerana kita perlu melakukan riset yang saya akan sambung bicara ini malam besok. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.